Tes, tes. 1, 2, 3, cobaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, petang ni kita teruskan lagi siri yang ketiga, sembang-sembang persiapan Ramadan. Semalam kita ada sembang sikit berkenaan dengan kiraan bulan di dalam Islam, dalam kita nak menentukan ru'yah hilal, cerapan anak bulan untuk kita sambut Ramadan dan juga kita tamat Ramadan masuk ke dalam Syawal. Baik, yang hari ini kita nak bincang pula. Semalam juga kita dah bincang jenis-jenis puasa. Ada puasa yang diharamkan, ada yang wajib, ada yang sunat secara tahunan, mingguan, bulanan. Dan hari ini kita sembang-sembang juga ringkas. Kalau ada sebarang idea, komen, soalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Kita boleh diskusi bersama. Baik, untuk kali ini kita nak bincang berkenaan dengan golongan yang kena qada puasa. Ada yang kena qada bersekali dengan membayar fidyah, dan juga ada yang kena bayar fidyah sahaja tanpa perlu qada. Jadi ada 3 golongan yang mesti kita membezakan di antara satu sama lain. Siapakah yang wajib untuk qada puasa, menggantikan puasa? Iaitulah kalangan mereka yang meninggalkan puasa, sama ada secara sengaja, yakni tidak ada keuzuran syar'i atas sifat dia bermalas-malasan, ataupun yang kedua, dia tinggalkan puasa kerana ada keuzuran syar'i, yakni yang diharuskan oleh syarak untuk dia tinggal, tapi dia kena gantilah pada hari yang lain. Dua-dua ni ada beza dia. Walaupun kedua-duanya sama kena ganti puasa, tapi kedua-duanya ada bezanya sikit. Yang pertama, mereka yang tinggalkan puasa, yakni tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada sebarang keuzuran, maka dia meninggalkan puasanya itu dalam keadaan berdosa, kerana dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintahkan untuk dia berpuasa, dia tak puasa, maka dia dosa. Adapun orang yang meninggalkan puasa kerana ada keuzuran syar'i yang diberikan oleh syarak. Contoh, wa man kana maridan aw ala safarin. Allah Taala sebut dalam firman-Nya, siapa yang dalam keadaan sakit sehingga menyebabkan dia tidak boleh nak berpuasa, dan juga dia dalam keadaan musafir yang mubah, musafir yang bukan kerana maksiat, maka dia boleh ambil rukhsah berbuka puasa, tapi dia ganti pada hari lain. Kalau ada keuzuran syar'i ketika mana dia meninggalkan puasa tersebut, maka dia tidak berdosa. Itu beza dia. Yang kedua, apa beza dia? Iaitulah mereka yang tinggalkan puasa, berbuka puasa dengan sengaja tanpa sebarang keuzuran syar'i. Selain daripada dia berpuasa, dia wajib segera menggantikan puasa. Dia tidak diberikan peluang. Jangan kata ganti sebelum bila? Sebelum masuk Ramadan akan datang. Tak. Bagi yang berbuka puasa, meninggalkan puasa sengaja tanpa sebarang keuzuran, jika dia melewat-lewatkan untuk menggantikan puasa, maka dia berdosa. Maka dia berdosa kerana melewatkan. Dia kena wajib segera. Segera mana? Raya sehari saja, 1 Syawal. Maka masuk Syawal seterusnya dia boleh puasa terus. Ataupun mengambil uruf. Ambil uruf dalam nak menyambut Syawal tadi itu mungkin meriahnya dari konteks 2-3 minggu. Maksudnya minggu keempat Syawal dah wajib dia kena ganti segera, sebelum habisnya Syawal. Yang mana poin dia segera. Baik. Adapun orang yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan kerana ada keuzuran syar'i tadi itu, dia tak berdosa dan dia tak wajib segera. Tetapi dia mesti ganti puasa 2 keadaan. Yang pertama, jika dia sihat, tidak ada apa-apa pemeriksaan keberangkalian dia sakit tenat, maka dia boleh tunggu
untuk ganti puasa dilewatkan sehingga sebelum datangnya Ramadan tahun hadapan. Dan nisbah hari yang ditinggal tadi tu mesti mampu untuk disempurnakan. Contoh 3 hari. Maka sebelum habis Ramadan akan datang, paling minima dia sudah mula untuk ganti puasa pada 26 Syakban, 27, 28. Ataupun 27, 28, 29. Dia tak boleh start 28 sebab 30 Syakban belum tentu lagi. Kita bicara semalam, 29 Syakban akan tengok anak bulan. Kalau nampak, Syakban 29 hari saja. Kalau tak nampak, Syakban 30. Kondisi yang kedua, kalaulah dalam keadaan dia sakit, jatuh sakit, ada pemeriksaan kronik dan kritikal, tenat, pemeriksaan doktor mengatakan atas berdasarkan ilmu perubatan, berdasarkan ilmu manusia, dia ni boleh hidup dalam tempoh 4 bulan sahaja, 4 atau 5 bulan sahaja. Maka sebelum habis tempoh berdasarkan ilmu perubatan tadi tu, walaupun ajal wallahu alam mungkin dia mungkin lebih daripada tu, tapi dia wajib untuk ganti sebelum sampai tempoh yang pada ilmu manusia pemeriksaan tadi tu yang kata itu untuk kadar dia hidup. Dia boleh lewatkan, dia tak wajib segerakan. Kalau dia melewat-lewatkan, maka tak berdosa. Ni kalau mereka yang berbuka puasa ada keuzuran syar'i. Dan yang ketiga, bezanya apa? Mereka yang berbuka puasa tanpa keuzuran syar'i, selain daripada dosa, dia wajib segerakan untuk qada. Dan yang ketiganya, hari yang dia berbuka puasa tersebut wajib dia menahan diri walaupun dia tak berbuka puasa. Wajib dia menahan diri daripada makan dan minum sehinggalah sampainya waktu berbuka. Dia tak puasa dah Ramadan, dia pun makan sengaja, malas. Dia makan tu menyebabkan batal puasa dia, sengaja. Dia tahu dia makan dalam keadaan sedar, sengaja. Dan pukul 10 dia makan. Jadi 10 sampai maghrib masuk, wajib dia menahan diri. Bukan maksud kata dah tak puasa, alang-alang dah tak puasa, nanti tengah hari bedal lagi. Dah pukul 4 bedal lagi. Pukul 5.30 bedal lagi. Nanti time orang buka puasa pun dia buka sekali lagi, dia makan juga. Maka tak boleh. Haram. Kalau dia makan juga, berdosa. Berdosa kerana dia tidak menghormati bulan Ramadan. Seakan-akan dia meremehkan dan mempermainkan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena ingat. Dia buka puasa sengaja tanpa keuzuran syar'i, maka dia wajib menahan diri sehinggalah masuknya Ramadan, sehinggalah masuknya waktu berbuka, yakni waktu maghrib. Dia tak boleh makan sesuka hati. Tapi kalau orang yang berbuka puasa kerana ada keuzuran syar'i, dia bermusafir atau dia sakit, kan, maka dia buka puasa pukul 10, dia boleh makan lagi sepanjang hari tersebut dengan syarat mesti menghormati Ramadan, yakni tidak dalam keadaan tempat yang terbuka dan menunjuk-nunjuk pada orang ramai. Dia upload dekat Facebook, saya musafir. Musafir kan ada rukhsah boleh buka puasa, dia pun makan. Lepas tu dia upload makan. Itu tak boleh, berdosa kerana dia tidak menghormati Ramadan. Tapi dia boleh makan. Makan dalam keadaan tidak menunjuk-nunjuk dan tak perlu nak khabarkan kepada khalayak umum. Cukup untuk dia sahaja. Baik, ini 3 perbezaan orang yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan yang wajib qada. Sama ada kita lihat dia berbuka puasa ada keuzuran syar'i ataupun tidak. Kalau sengaja tanpa ada keuzuran syar'i, maka dosa, wajib segera dan wajib menahan diri sehinggalah masuknya waktu berbuka. Kalau yang ada keuzuran syar'i, maka dia tak berdosa, tak wajib segera untuk qada. Yang ketiganya, dia boleh makan sepanjang hari dengan syarat dia tidak mempamerkan atau menunjuk-nunjuk kepada khalayak ramai. Ni bagi mereka yang kena qada puasa. Yang kedua, mereka yang kena qada puasa dan juga mereka dalam masa yang sama kena bayar fidyah. Bayar fidyah. Siapa? Iaitulah mereka yang berbuka puasa kerana takut akan keselamatan orang lain. Ni yang pertama. Siapa? Contohnya ibu yang mengandung atau ibu yang menyusukan. Maka dia berbuka puasa makan supaya apa? Nak ada serat, protein dan dalam badan dia untuk kandungan dia atau untuk dia menyusukan anak dia. Dia takut, dia bimbang akan keselamatan janin ataupun anak dia mengatasi melebihi daripada keselamatan diri dia. Maksudnya dia bimbang ke anak dia tadi tu lebih pada dia. Maka dia berbuka puasa kerana anak dia tadi tu. Maka yang macam ini
dia wajib qada dan juga bayar fidyah. 1 hari 1 fidyah. Wajib tapi kalau seorang ibu tadi tu dia berbuka puasa bukan kerana kebimbangan anak dia tadi atau janin dalam kandungan melebihi akan keselamatan diri dia. Dia lebih bimbangkan keselamatan diri dia. Kerana tak larat, kerana apa, maka dia buka puasa. Maka bukan kerana si anak atau kandungan dia itu, maka si ibu tadi hanya perlu qada sahaja. Kena bezakan tadi tu. Ustaz, macam mana nak tahu si ibu tadi tu berbuka puasa sebab apa? Sebab dirinya lebih atau sebab anak atau dalam kandungan dia itu? Maka itu kejujuran seorang ibu. Kalau dia menipu, di akhirat tak lepas. Tapi kalau dia jujur, maka itulah yang terlebih baik. Maka si ibu tadi yang lebih tahu niat kenapa dia berbuka puasa. Maka berdasarkan niat tadi itu pecahan pada 2, si ibu tadi itu yang perlu menentukan sama ada dia qada sahaja ataupun qada beserta dengan fidyah. 1 hari 1 fidyah. Baik. Yang keduanya, siapa yang perlu qada dan juga bayar fidyah? Mereka yang meninggalkan puasa sehingga masuk Ramadan tahun hadapan belum lagi selesai qada. Contoh pada tahun lepas 2019 iaitu bersamaan 1440 Hijriah, dia ada tinggalkan puasa 2 hari. Jadi kita dah masuk 1441 Hijriah, nak Ramadan ni dia belum ganti puasa. Sampailah masuk Ramadan dia tak ganti puasa. Tak. Bermaksud bermula nanti selepas Ramadan 1441, qada dia pada Ramadan 1440 tadi tu 1 hari kena plus, kena tambah dengan 1 fidyah. Walhal pada asalnya tak kena fidyah, tapi sebab dia melewatkan ganti puasa sehingga datangnya Ramadan pada tahun hadapannya belum selesai lagi ganti puasa, maka setiap hari yang perlu qada ditambah dengan 1 fidyah. Kiraan 1 fidyah ni mudahnya kalau di Selangor 1 fidyah RM80. Kalau dia 10 hari dia tinggalkan puasa yang mana lewat sehingga dia perlu qada, maka dia kalilah RM80 kali 2 hari atau 10 hari. 10 hari maksudnya jadi RM18. Kalau dia bertahun-tahun, Ustaz, dia tak ganti, tak, maka di situ ada khilaf ulama. Pandangan dalam mazhab Syafi'i yang asalnya maka perlu digandakan. Kalau masuk tahun kedua 1 fidyah, tak, masuk tahun yang ketiga 2 fidyah. Maksudnya dia dah masuk tahun ketiga, maka kena ganda. Contoh 2 hari dia tinggal, maka 2 kali RM80, RM3.60 kali pula 2. Sebab dah masuk tahun ketiga 2 tahun lah, 2 tahun dia lewat kan. Maksudnya RM80 kali 2 sebab 2 hari, RM3.60 kali 2 pula sebab 2 tahun dia terlewat, maka RM7.20. Ini pandangan asal mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun ada juga pandangan daripada ulama mazhab lain mengatakan tak perlu digandakan. Cukup dengan sekali saja fidyah tadi itu. Walaupun selewat mana dari sudut dia melewatkan untuk ganti puasa. Tetapi kalau siapa yang nak beramal dengan pandangan mazhab Syafi'i, dia mampu, tak ada masalah, teruskan. Namun kalau ada orang yang mungkin dah berpuluhan tahun dulu dia jahil, lepas tu banyak sangat dah, maka kita bagi jalan untuk dia supaya beramal dengan yang pandangan yang lebih dia berkemampuan tadi tu. Dia bayar fidyah, tak perlu digandakan. Tak ada masalah, yang penting kena qada sekali tu. Jangan lupa. Baik. Maka ini kalangan mereka yang wajib qada dan juga kena bayar fidyah. Dan kalangan yang seterusnya, mereka yang tak mampu nak qada tapi hanya cukup membayar fidyah. Siapa? Kalangan mereka yang uzur kesihatan dia dan telah disahkan oleh doktor ahli dalam bidang kesihatan bahawasanya si fulan tersebut mungkin atas faktor keuzuran kesakitan dia, kesihatan dia, ataupun faktor keuzuran usia dia yang dah lanjut yang tidak berkemampuan, dia tidak dapat nak berpuasa, maka sepanjang hari yang dia tinggal dia puasa, dia memang tak mampu nak qada sebab faktor keuzuran itu tak hilang. Memang dia semakin uzur, semakin tak sihat,
maka memadai dengan hanya dia membayar fidyah bagi mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkan puasa tersebut. Kalau sebulan, Ramadan tahun tu ada 29 hari, 29 fidyah lah yang perlu dilunaskan, dibayar. Dia tak boleh nak qada dah sebab tidak berkemampuan. Kalau dia nak puasa, doktor dah mengesahkan kesihatan dia tidak diizinkan. Dia tak ada kemampuan kesihatan, malah akan menyebabkan kemudaratan pada diri dia. Maka hanya cukup bayar fidyah. Maka ini 3 golongan yang berkaitan dengan qada. Pertama, golongan yang perlu qada sahaja. Yang kedua, golongan yang perlu qada tambah bayar fidyah. Yang ketiga, mereka yang tak ada berkemampuan qada dalam masa yang sama tapi dia kena bayar fidyah sahaja. Ini orang-orang. Jadi kita ulang kaji sikit. Ada masa beberapa hari sebelum Ramadan, kalau ada kalangan kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, kenalan kita, ataupun orang yang bertanya pada kita, kita boleh tolong untuk sampaikan kepada mereka. Jadi sekadar itu sajalah. Kita tak panjang, sebang-sebang santai saja, ulang kaji sikit. Nanti insya-Allah kita akan sentuh lagi beberapa perkara berkaitan dengan puasa, tarawih, apa yang terdapat dalam Ramadan dan apa yang berkaitanlah sehinggalah pada 23 April, hari terakhir bulan Syakban. Kerana 23 malam kita akan start solat sunat tarawih, kerana 24 hari bulan April adalah 1 Ramadan. Jadi insya-Allah sama-sama kita terus menyemarakkan untuk kita mengimarahkan bulan Ramadan, walaupun pada awal Ramadan kita tak berkemampuan mengimarahkannya di masjid-masjid atau di surau-surau. Kita bawa suasana masjid ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan kita fadilat akan kelebihan berpuasa dan Ramadan, diampunkan dosa terdahulu, mendapat Lailatul Qadar dan pelbagai lagi ganjaran nikmat yang diberikan oleh Allah kerana Allah mengangkat bulan Ramadan dan untuk mengangkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai ganjaran yang cukup istimewa. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Zuhali Saiman. Dan bermula semalam kita dah mula siri yang pertama kitab Ayyuhal Walad. Pada malam ini sehinggalah 22 April untuk kita khatamkan kitab Ayyuhal Walad, kitab Bidayatul Hidayah. Bermula semalam kita dah mula kitab Bidayatul Hidayah. Setelah kita selesai kitab Ayyuhal Walad, jadi kitab Bidayatul Hidayah bermula semalam 14 hari bulan sehinggalah 22 April setiap malam jam 8 malam di Facebook Abezuh Saiman. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.